Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam dan bahteranya. Sebelum saya menceritakan lebih lanjut, saya akan kongsikan latar belakang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Baginda diutuskan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul untuk menyampaikan ajaran-ajarannya kepada penduduk negeri Armenia. Nabi Nuh AS berdakwah kepada kaumnya yang ingkar selama beratus tahun lamanya. Walau bagaimanapun, hanya segelintir sahaja yang menyahut seruan baginda. Mereka terdiri daripada golongan yang miskin dan bawahan. Ramai dari kaum Nabi Nuh yang mengejeknya dengan kata-kata kesat. Mereka tidak menghormati kenabian Nabi Nuh, malah menuduhnya seorang pembohong dan pendusta. Nabi Nuh AS sebaliknya menyeru kaumnya dengan penuh kesabaran. Baginda mengingatkan kaumnya tentang balasan dan azab Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang ingkar, tetapi mereka tetap menentang Nabi Nuh AS. Malah mereka berani mencabar Nabi Nuh AS agar diturunkan azab sebagaimana yang dikatakan. Harapan Nabi Nuh akan kesedaran kaumnya makin hari makin berkurang bahawa iman dan takwa tidak akan menembus hati mereka kerana terpedaya dengan bisikan iblis. Nabi Nuh berputus asa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan azab. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang yang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-Mu. Jika Engkau biarkan mereka tinggal dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak yang kafir seperti mereka. Maka doa Nabi Nuh AS dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, Nabi Nuh AS dan pengikutnya mula mengumpulkan bahan-bahan untuk membina sebuah kapal ataupun bahtera. Mereka tekun bekerja siang dan malam bagi menyiapkan pembinaan bahtera tersebut. Pembinaan bahtera dijalankan di sebuah tempat yang jauh bagi mengelakkan gangguan daripada kaumnya yang derhaka. Apabila kaum Nabi Nuh yang ingkar itu mengetahui tentang kegiatan Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya, mereka mula mencemuh dan mengejek segala apa yang dilakukannya. Mereka mentertawakan Nabi Nuh kerana membina bahtera yang jauh dari pantai. Mereka mengejek Nabi Nuh kerana membina bahtera dengan mengatakan baginda sudah berhenti menjadi Nabi dan berubah menjadi tukang kayu. Nabi Nuh sebaliknya menerima ejekan-ejekan itu dengan senyuman dan berkata, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan menghina kami, maka akan tiba masanya kelak kami untuk mengejek kamu dan kamu akan ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu." Setelah bahtera itu siap dibina, Nabi Nuh AS mendapat perintah Allah untuk bersiap sedia bersama-sama pengikutnya yang beriman. Allah juga memerintahkan Nabi Nuh membawa bersama sepasang daripada setiap jenis binatang-binatang yang ada ke dalam bahtera tersebut. Pada suatu hari, berlakulah satu banjir yang dahsyat melanda muka bumi. Air naik dengan cepatnya, disusuli dengan ribut dan angin kencang, sehinggalah seluruh desa, sama ada yang rendah maupun yang tinggi, habis ditenggelami air. Tiada tempat untuk berlindung, sehinggakan bukit bukau sekalipun, semuanya ditenggelami air. Hanya Nabi Nuh beserta isi kandungan bahtera sahaja yang terselamat. Salah seorang mereka yang hanyut itu ialah putera Nabi Nuh AS yang bernama Kan'an.
dia merupakan salah seorang yang ingkar pada seruan ayahnya sendiri. Ketika itu Nabi Nuh terlihat anaknya bersusah payah berenang menyelamatkan diri, maka timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya. Lalu baginda pun melaung memanggil anaknya itu agar bersama-sama bertaut dan naik ke atas bahtera. Tetapi anaknya itu tetap degil dan ingkar sambil menyatakan bahawa dia akan berenang dan mendaki gunung yang tinggi bagi menyelamatkan dunia. Akhirnya atas keingkarannya itu, Kan'an juga tenggelam bersama pengikut yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh amat bersedih melihatkan anaknya yang tenggelam sambil mengadu kepada Allah akan peristiwa itu. Maka Allah menjawab kepada Nabi Nuh supaya jangan bersedih, kerana sesungguhnya anaknya Kan'an itu bukanlah termasuk daripada ahli keluarganya kerana keingkarannya dan kekufurannya. Binasalah semua kaum Nabi Nuh yang ingkar itu. Kemudian air pun mulalah berangsur surut dan terdamparlah bahtera Nabi Nuh di atas sebuah bukit yang bernama Bukit Judi. Maka turunlah semua pengikut Nabi Nuh dan yang beriman bersama pasangan makhluk dari atas bahtera dan memulakan hidup mereka yang baru. Nabi Nuh hidup selama 950 tahun dan seluruh hidupnya digunakan untuk berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tamatnya riwayat Nabi Nuh AS dan orang kafir daripada kaumnya yang ditenggelamkan Allah oleh banjir besar dan arus yang deras akibat kufur kepada Allah. Kesimpulannya, jika kita hendaklah jadikan kisah Nabi Nuh dan bahtera ini sebagai pengajaran dan tauladan untuk kita. Ketekalan Nabi Nuh AS dalam menyampaikan dakwah haruslah dicontohi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.